record. Okay, so kita akan sambung balik tadi. Okay, ini PowerPoint yang sebenar. Tadi tu salah sikit. Okay, boleh nampak ya PowerPoint teacher? Oh, sekejap. Teacher tak share screen lagi. Okay. Nampak PowerPoint teacher sekarang? Dah nampak ke? Okay, kita akan sambung kepada yang tadi tu. Okay, mitosis ni tadi fasa M dia ada dua kan? Dia ada mitosis, dia ada cytokinesis. Jadi tadi kita belajar kan cytokinesis tu adalah pembahagian sitoplasma. Okey, jadi untuk mitosis ya, dia ditakrifkan sebagai proses pembahagian nukleus sel induk menjadi dua nukleus. Maksudnya dia tu tadi dalam apa tadi kita belajar tadi tu, karyokinesis. Okey. Jadi mitosis ni dalam setiap nukleus dia mengandungi bilangan kromosom dan kandungan genetik yang sama dengan nukleus sel induk. Boleh ya? Jadi untuk mitosis kita ada 4 peringkat. 4 peringkat Pak Mat anak taat. Profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Okey. Jadi kamu kena tahu apa yang berlaku dalam setiap 4 peringkat ni. Apa yang berlaku? Apa perlakuan kromosom? Apa yang berlaku pada nukleolus? Apa yang berlaku pada gentian gelendung, pada sentriol? Okey, jadi untuk profasa, ini adalah peringkat yang pertama. Untuk profasa, bila kamu tengok dalam gambar contoh, sekejap teacher pergi skip sikit kepada yang sini ini adalah sel pada hujung akar tumbuhan. Kan kita belajar sebelum ni pasal meristem apex. Meristem apex ni dia terletak di hujung pucuk dan hujung akar. Yang mana kenapa nama dia meristem? Sebab dia adalah tisu yang aktif membahagi secara mitosis. Nampak tak? Oh, kalau kita nampak kat sini kan, kita nampak ada yang tengah terpisah. Ini adalah peringkat anafasa. Kamu nampak ini dia tengah berkelompok kat tengah-tengah kan? Tersusul sebaris kat tengah-tengah kan? So ini adalah peringkat metafasa. Yang kamu nampak dia dia terbelah ni, dia mula nak membahagi anafasa. Yang ni pun anafasa tapi yang ni ini bukan anafasa. Kenapa? Sebab dia telah pun sampai ke kutub masing-masing. So bila dia sampai ke kutub masing-masing, itu adalah telofasa. Okey, yang kat sini pun, okey minta maaf cuba tak nampak sangat tadi. Yang ini juga adalah anafasa. Dia macam ni. Kalau metafasa ni, dia akan tersusun sebaris di tengah-tengah. Garisan ni kita panggil sebagai satah khatulistiwa. Bila dia tersusun sebaris di tengah-tengah, dia adalah peringkat metafasa. Boleh? Okey, kemudian kita ada peringkat di mana kamu nampak kromosom ni mula terpisah ke kutub yang bertentangan. So ini adalah anafasa. Okey. Kemudian kamu akan nampak peringkat di mana set kromosom tu yang berpisah tu telah sampai ke kutub masing-masing. So itu adalah telofasa. Kemudian peringkat yang mula-mula kamu tak nampak dengan jelas lagi kromosom kan? Nampak bukan tak nampak jelas, kamu kan nampak jelas kromosom ni. Cumanya tak nampaklah macam ni. Tapi nampak lebih jernih. Kalau yang kamu nampak gelap hitam tu, itu interfasa. Macam yang ni kan dia gelap hitam kan, interfasa. Kenapa nampak hitam je, tak nampak cerah macam profasa ni? Kerana ketika interfasa, kromosom tu dalam keadaan kromatin, berbenang halus yang panjang. Ketika profasa, kamu akan nampak dia cerah sedikit kerana telah nampak kromosom. Sebab ketika profasa, kamu akan belajar lepas ni, kromosom akan mula memendek, mula menebal, mula berpilin dan jelas kelihatan di bawah mikroskop cahaya. Boleh Kalau yang gelap ni, itu adalah interfasa. Kemudian yang cerah sikit nampak juga kromosom ni profasa.
nampak tersusun di tengah-tengah kromosom ni adalah metafasa. Nampak dia mula terpisah, itu anafasa. Nampak dia mula tiba ke kutub yang bertentangan, itu adalah telofasa. Okey. Okey, kita pergi kepada profasa. Okey, profasa ketika profasa, apa yang kamu nampak kat sini? Kamu telah tengok kromosom mula kelihatan jelas di bawah mikroskop cahaya. Kenapa? Kerana ketika profasa dalam nukleus ni, kromatin mula memendek. Dia mula memendek dan mula menebal bagi membentuk struktur kromosom yang dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Dan kita akan nampak kromosom ni kelihatan terdiri daripada dua berbenang seiras yang kita panggil sebagai kromatik kembar. Okey, teacher ulang balik ya. Ketika interfasa baru ni kan dia dalam bentuk kromatin kromosom ni kan. Ketika fasa S dia berlaku DNA, sintesis DNA, berlaku replikasi DNA menjadi kromatik kembar, kromatik seiras. Di mana kromatik seiras ni, kromatik kembar ni masih lagi kromosom. Cumanya kita panggil dia kromosom dalam keadaan kromatik kembar. Ketika dia masuk ke profasa, kromatin yang panjang ni kan, dia panjang ni kan. Dia akan mula berpintal. Dia mula berpintal. Jadi dia akan jadi semakin pendek. Jadi semakin pendek. Dia akan jadi macam mana? Macam ni. Ini yang kita akan nampak apabila keadaan kromosom ketika profasa. Kromosom menebal, memendek dan berpilih. Okey, kemudian kedua-dua kromatik kembar ni dia terikat pada sentroma. Ni sentroma sentroma. Okey. Kemudian membran nukleus, kalau kamu tengok kat sini kan, dia mula terurai, mula menghilang. Nukleolus kat tengah-tengah ni pun, dia ada nukleolus, kita belajar bab 2 sebelum ni kan. Yang ni pun dia akan mula menghilang. Hilang dah, sudah padam dah. Sentriol, kalau kamu tengok sekarang ni, sentriol dia mula berpindah ke kutub yang bertentangan. Lepas tu kamu nampak gentian gelendong mula terbentuk daripada sentriol. So ini sentriol, ini gentian gelendong, ini sentroma, ini membran nukleus terurai, ini kromosom, ini sentroma. Boleh ya untuk kromosom, untuk profasa? Tak ada masalah Okey, kita masuk kepada metafasa. Pak Mat. Metafasa. Apa ya? Tolong unmute mic sebab dengar. Yang baru masuk tadi kok, siapa tadi baru masuk tadi? Perasan tadi. Okey. Kemudian metafasa Metafasa, okey, kamu kena tahu kita ada satu garisan kat tengah-tengah sel ni, yang mana garisan ni namanya satah katulistiwa. Satah katulistiwa ni. Okey. Jadi sentriol sekarang dia telah sampai ke kutub yang bertentangan Sentriol ni dia sepasang sepasang ni ada dua dalam setiap satu kutub ni. So gentian gelendong dia akan menetapkan kromosom pada satah katulistiwa, di mana kromosom tu dia akan tersusun sebaris di satah katulistiwa dengan sentroma yang akan bercantum pada gentian gelendong. Nampak tak sentroma ni dia bercantum pada gentian gelendong. Jadi gentian gelendong ni dia akan menetapkanlah kedudukan kromosom pada satah katulistiwa. Dia tersusun sebaris macam ni kan. Macam beratur nak pergi kantin kan. Lama tak pergi kantin Okey, metafasa ni dia akan berakhir apabila sentroma mula membahagi. Jadi bila kamu tengok di bawah mikroskop kamu akan nampak macam ni gambar dia. Tapi bila soalan keluar, kalau suruh kamu lukis, kamu akan lukis macam ni. Okey, boleh Okey, kemudian kita pergi kepada anafasa. Okey, ini adalah anafasa dan telofasa.
Okey. So kat sini anafasa. Apabila sentroma tu mula membahagi dua dan kromatik kembar tadi berpisah, maka bermulalah peringkat anafasa. Kenapa? Disebabkan oleh gentian gelendung memendek, mengecut. Maka kromatik kembar ni akan tertarik ke kutub sel yang bertentangan. Dia akan berpisah. Anafasa berakhir apabila kromatik ni dia sampai ke kutub masing-masing. Jadi inilah yang kamu nampak tu yang tadi teacher cakap tadi tu kan, dalam gambar yang tadi mula-mula tu kan, kita boleh juga cakap tu sebagai anafasa. Tapi bila dia dah sampai hampir sangat kepada kutub, so itu sudah telofasa lah, itu telofasa awal. Nanti di peringkat lebih tinggi kamu akan belajar tentang profasa awal, profasa akhir, metafasa awal, metafasa akhir, anafasa awal, anafasa akhir. So ni anafasa akhir nak masuk ke telofasa awal lah ni Jadi kalau keluar soalan, insya-Allah lah panel tak akan mengelirukan kamu. Dia akan bagi gambar yang clear. Mana anafasa, mana telofasa. Jangan risau Okey, next kita pergi kepada peringkat yang terakhir dalam mitosis, iaitu peringkat telofasa. Apabila sampai di kutub bertentangan, dah sampai ni kan. Kromatik kini dikenali sebagai kromosom anak. Ni kita panggil kromosom anak. Nampak satu je kan? Dah terpisah kan? Dah terpisah dah pun. Setiap kutub sel ni mempunyai satu set kromosom yang lengkap dan seiras. Dia dah kembali pada asal Lepas ni dia akan buka balik pilinan dia membentuk kromatin semula. Lepas ni, lepas dah selesai, dia akan membentuk kromatin semula ni. Dia akan bentuk jadi kromatin semula. Boleh Okey, jadi kat sini kromosom berbentuk berbenang halus, kromatin semula, nukleolus akan terbentuk semula, gentian gelendung mula menghilang, membran nukleus baharu terbentuk, peringkat telofasa akan diikuti oleh cytokinesis. Apa tu cytokinesis? Yang ni pula ni. Kita nak membahagi sitoplasma. Tadi mitosis tu dia hanya membahagi nukleus sahaja. Sitoplasma belum membahagi. Sekarang kita akan pergi kepada cytokinesis untuk membahagi pula sitoplasma. Di mana kita akan belajar cytokinesis dalam sel tumbuhan dan juga sel haiwan kerana ia adalah benda yang berbeza. Jadi habislah yang kita nak cover pada hari ini. Ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh tanya. Jika ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada, kita akan sambung belajar untuk minggu depan topik subtopik cytokinesis. Okey, teacher akan bagi kamu homework lepas ni Oh, Afifi dah buat macam ni dah buat best dah. Macam mana teacher baru kenal Zoom ni. Okey, so kita berhenti setakat ni Kalau ada soalan tak sempat tanya kat sini, boleh tanya untuk dalam grup WhatsApp. Tadi Amar tolong ambil kehadiran dan juga siapa tadi kelas 4AB? Teacher minta tolong Kristina Aisara kan? No, Aisara ni 4AF kan? Tertukar dengan Kis. Kristina Liana, boleh Kis? Kristina Liana tolong ambil kehadiran untuk 4AB Okey, so selamat berbuka puasa. Kita berhenti di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.